Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azira binti Azamuddin, ahli kumpulan 48, ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Penyebaran Wabak Pandemik COVID-19 di Malaysia. Kajian kami ini di bawah penyeliaan Dr. Eliza binti Nur. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan 48 yang diketuai oleh Muhammad Afiq bin Hamzah. Pandemik COVID-19 atau lebih dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus merupakan penyakit berjangkit yang telah dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandar Wuhan, Hubei, China serta mula dikesan di Malaysia pada 25 Januari 2020. Pandemik COVID-19 ini telah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 17 hari bulan 12 2021, bilangan orang yang dijangkiti virus COVID-19 seramai 2,671,962 orang. Bilangan kes aktif seramai 61,345 orang, manakala bilangan kematian seramai 30,774 orang. Antara simptom-simptom dijangkiti virus COVID-19 ini adalah demam, batuk kering, keletihan, kesukaran untuk bernafas, hilang deria rasa dan bau. Oleh itu, terdapat pelbagai faktor dan kesan virus COVID-19 dan langkah untuk membendung penularan virus COVID-19. Terdapat 3 persoalan kajian bagi kajian ini, iaitu yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada penularan virus COVID-19 yang menyebabkan kes keberjangkitan meningkat? Seterusnya, apakah kesan-kesan wabak COVID-19 terhadap rakyat dan negara Malaysia yang dapat dilihat, dan yang terakhir ialah bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangkan virus COVID-19 di Malaysia. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Terdapat 2 kepentingan kajian ini dilakukan, iaitu dapat mengetahui faktor dan kesan coronavirus dan memperoleh pengetahuan tentang cara untuk menjaga diri daripada dijangkiti wabak ini. Terdapat 3 objektif kajian yang kami lakukan. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor penyebaran virus COVID-19. Yang kedua ialah menganalisis kesan-kesan wabak pandemik COVID-19 kepada rakyat dan negara. Dan yang terakhir ialah menghuraikan langkah-langkah pencegahan virus COVID-19. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kami mengumpul data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer melalui kaedah kuantitatif melalui Google Form. Data sekunder pula melalui kaedah kualitatif dengan membuat rujukan di internet. Data primer dikutip melalui Google Form dengan mengedarkan link Google Form kepada 50 orang responden secara rawak. Google Form ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu A, B, C dan D. Bahagian A merupakan bahagian soalan yang berkaitan dengan demografi responden, manakala bahagian B merupakan soalan yang berkaitan faktor-faktor penyebaran virus COVID-19. Bahagian C pula mengenai kesan-kesan wabak pandemik COVID-19 kepada rakyat dan negara. Dan bahagian D merupakan soalan yang berkaitan langkah-langkah pencegahan virus COVID-19. Kami juga telah membuat rujukan tambahan dengan melayari internet seperti portal MyHealth, website KKN dan aplikasi MySejahtera. Saya teruskan dengan membentangkan dapatan kajian bagi objektif yang pertama, iaitu faktor-faktor penyebaran virus COVID-19. Varian virus merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan penyebaran virus ini dengan persetujuan daripada 22 orang memilih sangat setuju, iaitu bersamaan 44%. 17 orang memilih setuju bersamaan 34%, 10 orang atau 20% memilih tidak pasti dan seorang memilih tidak setuju. Varian virus seperti Delta dan Omicron yang muncul telah mempercepatkan lagi penyebaran virus kerana virus ini mempunyai keupayaan pembiakan dan penyebaran yang lebih kuat dan sukar untuk dihapuskan. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP yang rendah juga menyebabkan penularan virus COVID-19. Seramai 21 orang atau 42% memilih sangat setuju. 18 orang atau 36% memilih setuju. 6 orang atau 12% memilih tidak pasti. 2 orang atau 4% memilih kurang setuju dan 3 orang memilih tidak setuju. SOP seperti menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan memakai cecair pencuci tangan kurang dipraktikkan oleh sebilangan orang ramai, terutamanya ketika berada di tempat awam. Faktor yang ketiga ialah penguatkuasaan yang lemah, dengan 18 orang responden atau 36% memilih sangat setuju, 14 orang atau 28% memilih setuju, 13 orang atau 26% memilih tidak pasti, seorang memilih kurang setuju manakala 4 orang memilih tidak setuju. Pihak yang bertanggungjawab tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap orang yang melakukan kesalahan melanggar SOP yang telah ditetapkan. Malah, ada pihak yang memberi kelonggaran seperti kelonggaran merentas negeri sewaktu perintah kawalan pergerakan dengan alasan yang tidak munasabah.
Faktor yang keempat ialah kurang menjaga kebersihan diri. Pernyataan ini telah disokong oleh 15 orang atau 30% memilih sangat setuju. 16 orang atau 32% memilih setuju. 10 orang atau 20% memilih tidak pasti. 6 orang atau 12% memilih kurang setuju. Dan 3 orang atau 6% memilih tidak setuju. Sebahagian rakyat yang tidak mementingkan kesihatan diri tidak mengendahkan kebersihan diri. Keadaan ini menyebabkan individu tersebut lebih mudah untuk dijangkiti. Faktor yang terakhir ialah kekurangan kemudahan kesihatan dengan 11 orang atau 22% memilih sangat setuju, 22 orang atau 44% memilih setuju, 8 orang atau 16% memilih tidak pasti, 4 orang atau 8% memilih kurang setuju dan 5 orang atau 10% memilih tidak setuju dengan kenyataan ini. Hal ini kerana hospital tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang mencukupi untuk merawat pesakit COVID-19 yang terlalu banyak dalam satu waktu. Sebagai contoh, mereka kekurangan alat bantuan pernafasan, kekurangan pusat kuarantin diri, kekurangan katil hospital, kekurangan kaki tangan kesihatan dan kekurangan PPE. Ini menyebabkan virus ini merebak antara individu kerana tidak terkawal. Faktor-faktor lain penyebaran COVID-19 mengikut pendapat yang diberikan oleh responden ialah yang pertama, tidak mengambil tindakan secara drastik semasa penularan virus, tahap kesedaran yang rendah, kemasukan pelancong asing, tahap keberkesanan vaksin dan juga sikap anti-vaksin. Ini merupakan idea-idea responden melalui pandangan umum. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian untuk objektif yang kedua, iaitu kesan-kesan wabak pandemik COVID-19 kepada rakyat dan negara. Berdasarkan jadual tersebut, saya dapat simpulkan bahawa menjejaskan pendapatan isi rumah merupakan kesan utama pandemik COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan melalui persetujuan daripada 37 orang responden bersamaan dengan 74% yang sangat setuju dengan kenyataan ini dan selebihnya 9 orang setuju dan 4 orang tidak pasti. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor terpaksa ditutup dan bekerja dari rumah. Oleh itu, majikan terpaksa membuang pekerja dan kadar pengangguran meningkat. Kesan yang kedua ialah merencatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan persetujuan daripada 34 orang responden bersamaan dengan 68% sangat setuju, 15 orang setuju dan seorang tidak pasti. Hal ini disebabkan oleh penutupan sektor-sektor yang memberi sumbangan KDNK yang besar kepada negara, seperti sebahagian daripada sektor perindustrian, sektor pelancongan dan sektor perhotelan. Ini menyebabkan KDNK negara menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020 disebabkan oleh wabak ini. Kesan yang ketiga ialah corak kehidupan rakyat telah berubah. Berdasarkan jadual tersebut, seramai 31 orang responden bersamaan dengan 62% sangat setuju, 16 orang setuju dan 3 orang tidak pasti dengan kenyataan ini. Hal ini kerana wujudnya pelbagai varian COVID-19 yang sangat bahaya seperti Delta dan Omicron yang menyebabkan kita perlu sentiasa memakai pelitup muka, menjaga penjarakan dan menjaga kebersihan diri. Keadaan ini sangat berbeza sebelum munculnya wabak ini. Kesan yang seterusnya ialah kos perbelanjaan negara meningkat. Jadual tersebut menunjukkan 31 orang responden iaitu 62% sangat setuju, 14 orang setuju dan 5 orang tidak pasti dengan faktor tersebut. Kerajaan menambah kos perbelanjaan untuk membantu rakyat menghadapi situasi yang sukar ini seperti memperkenalkan pakej rangsangan prihatin, bencana, prihatin PKS dan sebagainya. Kerajaan juga telah menambah perbelanjaan ke atas sektor kesihatan dan perkhidmatan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 daripada berleluasa. Kesan yang terakhir ialah taraf kesihatan rakyat merosot. Seramai 27 orang responden iaitu 54% sangat setuju, 15 orang setuju dan 8 orang tidak pasti dengan pernyataan ini. Kesihatan rakyat dari segi mental, fizikal, emosi banyak terjejas semasa pandemik ini berlaku seperti yang kita lihat di dalam berita. Sebagai contoh, kesihatan fizikal dan mental terjejas jika seseorang itu dijangkiti coronavirus kerana mengalami simptom-simptom dan menjejaskan kesihatan mental apabila terpaksa mengasingkan diri daripada orang ramai dalam waktu yang panjang. Antara kesan-kesan lain pandemik COVID-19 kepada rakyat dan negara mengikut pendapat yang diberikan oleh responden ialah tahap pendidikan rakyat merosot, peningkatan masalah keganasan rumah tangga, peningkatan masalah mental, ekonomi sukar berkembang dan peningkatan kadar pengangguran. Ini merupakan idea-idea tambahan yang diberikan oleh responden melalui Google Form yang disediakan. Saya teruskan dengan dapatan kajian bagi objektif yang ketiga, iaitu langkah-langkah pencegahan virus COVID-19.
Berdasarkan jadual tersebut, langkah yang paling efektif ialah memakai pelitup muka ataupun mask di tempat awam dengan persetujuan daripada 46 orang responden bersamaan 92% sangat setuju. 2 orang setuju dan 2 orang memilih tidak pasti dengan kenyataan ini. Pemakaian pelitup muka penting, terutamanya di tempat awam. Pemakaian pelitup muka ini dapat membantu menghalang cecair pernafasan daripada merebak ke udara dan orang sekeliling yang seterusnya menghalang daripada merebaknya virus. Langkah yang kedua ialah kuarantin diri apabila mempunyai gejala COVID-19. Seramai 44 orang responden bersamaan 88% sangat setuju. 8 orang memilih setuju dan 2 orang responden memilih tidak pasti dengan langkah tersebut. Hal ini kerana mereka yang positif COVID-19 atau kontak rapat dengan individu yang positif wajib menjalankan pemantauan kendiri dan kuarantin di rumah jika melepasi penilaian oleh KKM bagi mengekang penularan virus ini kepada orang ramai. Langkah yang seterusnya ialah melalui pengambilan vaksin. Seramai 42 orang responden bersamaan 84% sangat setuju. 7 orang setuju manakala seorang responden memilih tidak pasti dengan kenyataan itu. Pengambilan vaksin amat disarankan oleh kerajaan kerana dapat berfungsi sebagai pertahanan dalam tubuh badan manusia untuk bersiap sedia jika dijangkiti coronavirus. Suntikan vaksin dapat menghasilkan antibodi dalam badan untuk melawan virus tersebut. Hal ini dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan virus COVID-19. Langkah yang keempat ialah menjaga kebersihan diri dengan persetujuan oleh 41 orang responden bersamaan dengan 82% sangat setuju. 8 orang memilih setuju dan seorang responden memilih tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Menjaga kebersihan diri amat penting bagi memastikan diri berada dalam keadaan yang sihat. Dengan menjaga kebersihan diri, penyakit berjangkit seperti coronavirus dapat dielakkan daripada dijangkiti. Sebagai contohnya, kita perlu kerap mencuci tangan dan mandi dengan kerap untuk membersihkan diri daripada kekotoran. Langkah yang terakhir ialah menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kenyataan ini telah disokong oleh 38 orang responden, iaitu 76% memilih sangat setuju, 7 orang setuju dan 5 orang memilih tidak pasti. Penjarakan sosial antara individu dengan individu yang lain sangat penting bagi mengurangkan keberangkalian sentuhan antara orang yang mungkin membawa virus COVID-19 dengan individu lain. Oleh itu, mengekalkan jarak fizikal antara individu dapat mengurangkan risiko dijangkiti. Langkah lain pencegahan pandemik COVID-19 menurut idea yang dikemukakan oleh responden melalui Google Form ialah mengamalkan pengambilan makanan seimbang. Seterusnya, sering melakukan kit ujian kendiri COVID-19 dan mengurangkan aktiviti luar, terutamanya di kawasan sesak. Pemakaian 2 lapis pelitup muka, double masking juga sangat digalakkan bagi mengurangkan virus daripada terus merebak. Sebagai kesimpulannya, varian virus merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan penularan coronavirus, manakala pendapatan isi rumah terjejas merupakan kesan pertama pandemik COVID-19. Langkah utama yang paling efektif untuk mengurangkan penularan virus ini adalah dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu bersikap matang, rasional, komited dan berdisiplin dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan bagi menangani penularan virus COVID-19 supaya dapat menyelamatkan diri dan orang lain daripada dijangkiti. Jika penularan virus ini dapat dibendung, kita mungkin boleh hidup normal seperti zaman sebelum adanya virus ini. Apabila keadaan kembali normal, politik, ekonomi dan sosial juga kembali stabil. Semoga semua usaha ini dapat mengekang penularan COVID-19 di Malaysia dan di dunia sekaligus sehingga mencapai angka kosong kes. Saya akhiri pembentangan ini dengan slogan, senyum tanpa topeng, peluk tanpa jarak. Bersama-sama kita menangani virus ini. Sekian, terima kasih.